Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan bab 4 iaitu pembiakan. Kali ini kita akan sambung pula dengan standard pembelajaran 4.2.2, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akhir balik. Jadi akhir balik ditafsirkan sebagai peringkat permulaan kematangan seks. Maksudnya selepas apabila seseorang telah mencapai usia akhir balik ini, maka sistem pembiakan mereka akan menjadi aktif. Untuk lelaki, sperma akan mula dihasilkan, dan untuk perempuan, sperma akan mula dikeluarkan masuk ke dalam sistem pembiakan, dan bermulalah kita haid. Okey, jadi tengok dahulu perubahan pada lelaki semasa akhir balik. Yang pertama sekali, biasanya perubahan ini akan melibatkan ciri-ciri seks sekunder. Dinamakan sebagai ciri-ciri seks sekunder. Di antaranya adalah pertumbuhan misai dan janggut. Bulu-bulu ini menandakan, bila tumbuh, menandakan lelaki tersebut telah mencapai akhir balik. Yang kedua, tulang dan ototnya akan membesar. Biasanya bila lelaki dah mencapai akhir balik ini, maka akan berlaku perubahan pada keseluruhan badan mereka. Jadi badan lelaki biasanya akan mempunyai tulang yang lebih panjang, lebih kuat, dan otot yang lebih besar berbanding dengan perempuan. Okey, seterusnya perubahan berlaku pada peti suara, pada bahagian larynx dan sebagainya, di mana ianya akan menyebabkan suara lelaki menjadi lebih garau berbanding dengan suara kanak-kanak lah, lebih kasar daripada suara kanak-kanak. Okey, kemudian berlaku juga pertumbuhan bulu roma di bahagian kemaluan dan juga pada bahagian ketiak lelaki. Okey, testis akan mula berfungsi. Testis akan mula menghasilkan sperma dan juga hormon. Hormon apa? Hormon lelaki iaitu hormon testosteron. Hormon ini sebenarnya yang merangsang perubahan yang berlaku kepada lelaki yang telah kita bincangkan pada awal-awal tadi. Hormon yang bertanggungjawab untuk merangsang perubahan ini. Okey, manakala pada perempuan pula, ingat pula perubahan yang berlaku pada perempuan apabila mencapai akhir balik. Yang pertama sekali berlaku pembesaran payudara dan juga pelvis. Pelvis ni adalah bahagian ini, bahagian cikgu labelkan di sini, bahagian pinggang ke bawah sampai ke paha sini, merupakan bahagian dinamakan sebagai pelvis. Manakala payudara pula adalah bahagian dada di sini, payudara. Okey, yang kedua, mula datang haid, di mana darah haid bila dihasilkan menandakan telah bermulanya kita haid. Kita haid ini mesti ada untuk menjadikan sistem pembiakan perempuan berjaya. Sebenarnya darah haid ini datang daripada keruntuhan yang berlaku pada dinding uterus. Darah yang keluar itu sebahagiannya darah yang datang daripada kapilari yang runtuh pada dinding uterus, dan juga dalam darah tersebut ada sel-sel uterus yang runtuh tadi apabila berlaku perdarahan. Okey, kemudian berlaku pengumpulan lemak di bawah kulit. Jadi lemak-lemak ini, lemak yang ada di bawah kulit perempuan lebih banyak, lebih
tebal berbanding dengan lemak-lemak yang ada di bawah kulit lelaki. Jadi ini menjadikan kulit perempuan lebih lembut dan lebih gemuk. Okey, berlaku pertumbuhan bulu di bahagian kemaluan dan juga ketiak di kawasan ini. Berlaku pertumbuhan bulu-bulu, di sini pun ada, di sini pun ada. Sama macam lelaki jugalah. Okey, kemudian sistem pembiakan mula menghasilkan ovum. Sebenarnya sel ovum ni memang dah ada, dah wujud. Bila perempuan dilahirkan memang dah ada. Cuma dia belum matang lagi. Jadi bila mencapai akhir balik, bermulalah proses mematangkan sel-sel atau folikel gamet ini menjadi ovum yang berfungsi. Dan seterusnya mula tertarik kepada lelaki. Samalah lelaki mula tertarik pada perempuan lah, disebabkan oleh hormon-hormon yang dirembeskan dalam sistem perempuan bila mencapai akhir balik. Okey, seterusnya kita sambung lagi subtopik 4.23, itu standard pembelajaran 4.2.3, di mana untuk standard ini murid mestilah boleh membanding dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina. Teringat gamet jantan nama dia sperma, gamet betina namanya ovum. Dan gamet ini ada dalam sistem pembiakan. Jadi, kalau kamu lihat pada gambar rajah ini yang diambil menggunakan mikroskop elektron, kamu dapat lihat yang besar bulat ini, yang warna hampir coklat ini merupakan sel yang paling besar dalam badan manusia, dinamakan sebagai ovum. Dan dia sekarang ini dikelilingi oleh banyak sperma. Mungkin ini berpuluh-puluh sperma. Jadi kita lihat dulu gamet jantan, dinamakan sebagai sperma. Jadi inilah struktur dia. Yang struktur ini sebenarnya dibuat keratan khas untuk menunjukkan kepada kamu apa yang ada dalam satu sel sperma. Jadi sperma ini adalah sel yang paling kecil dalam badan manusia dan bentuknya seperti berudu. Okey, dan badan sperma ini terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali kita ada bahagian belakang ini dinamakan sebagai ekor. Jadi ekor ini berfungsi untuk sperma ini berenang. Jadi bila sperma ini dipanculkan oleh sistem pembiakan lelaki masuk dalam faraj, maka sperma ini perlu berenang daripada faraj melalui cervix, kemudian melalui uterus sehinggalah sampai kepada tiub fallopian. Persenyawaan mestilah berlaku pada tiub fallopian. Biasanya bila dilepaskan, dipanculkan, ada berjuta-juta sperma, dan semasa pergerakan ini berlaku, berjuta-juta juga atau beribu-ribu juga akan mati, dan yang sampai ke tiub fallopian untuk bertemu dengan ovum adalah mungkin 100 ataupun 20 sahaja. Yang lain itu akan mati dalam perjalanan. Jadi ekor ini dia akan menghasilkan getaran macam ular bergerak ataupun ikan bergerak untuk membolehkan sperma ini berenang menuju ke arah tiub fallopian untuk berjumpa dengan ovum. Bahagian kedua, bahagian ini merupakan bahagian tengah ataupun setengah buku menyifat ini sebagai leher, mengandungi banyak mitokondria untuk menjana tenaga. Jadi mitokondria merupakan organel yang ada dalam semua sel, dan tugas dia adalah untuk menukarkan glukosa kepada tenaga untuk membolehkan dia berenang. Jadi getaran pusingan yang berlaku pada ekor ini perlu tenaga, maka akan dibekalkan oleh bahagian tengah ini atau bahagian leher ini. Dan bahagian tengah ini mengandungi banyak mitokondria untuk menghasilkan tenaga daripada glukosa. Seterusnya bahagian kepala,
yang besar di depan ini. Okey, pada bahagian kepala ni ada nukleus yang terdapat di kepala sperma yang mengandungi bahan genetik. Jadi bahan genetik dibawa pada bahagian kepala ini dan nukleus dia, dan ada 23 kromosom. 23 kromosom yang dibawa oleh sperma ini. 23 kromosom. Kromosom ini merupakan struktur yang padanya ada kandungan genetik manusia. Dan 23 ni adalah separuh daripada nombor kromosom manusia. Okey, sekarang kita tengok pula gamet betina itu ovum. Yang pertama, dia merupakan sel paling besar dalam tubuh manusia. Kalau dibandingkan dengan sperma, sperma merupakan sel paling kecil dalam tubuh manusia. Kemudian berbentuk sfera dengan diameter 0.1 mm. Dan ianya tidak boleh bergerak dengan sendiri. Kalau dia bergerak pun disebabkan oleh silia-silia. Silia-silia ni macam berbulu halus yang ada pada tube falopio yang menolaknya. Menolaknya bergerak daripada berdekatan dengan ovari, bergerak ke arah uterus. Okey, struktur yang pertama, dia ada struktur yang dinamakan sebagai nukleus juga, mengandungi bahan genetik. Jadi dalam ovum ini, nombor kromosomnya masih lagi 23, sama dengan sperma. 23 ni merupakan separuh daripada nombor kromosom manusia, iaitu 46. Jadi bila gamet dihasilkan, nombor kromosom manusia akan diseparuhkan, disetengahkan, 46 menjadi 23. Okey, sebenarnya ovum mempunyai cytoplasma yang sangat banyak. Cytoplasma ini perlu untuk proses pembentukan zygot dan perkembangannya. Jadi sebab itu ovum ini mengandungi banyak cytoplasma. Di mana kita bincangkan pada peringkat bab sel dulu, cytoplasma ini merupakan tempat di mana berlakunya metabolisme sel. Segala tenaga, segala proses biokimia berlaku di dalam cytoplasma. Okey, di bahagian luar ni seperti sel haiwan juga. Sebab dia pun sel haiwan, dia mempunyai satu struktur yang dinamakan sebagai membrane cell. Jadi membrane cell ini dia mengawal pergerakan keluar dan masuk bahan ke dalam sel tersebut. Dan di luarnya dia ada lapisan jeli. Lapisan jeli ini sebenarnya bertugas untuk melindungi ovum ini. Okey, sekarang kita tengok pula perbandingan di antara gamet jantan dan gamet betina. Okey, jadi kedua-dua gamet ini, sama ada sperma atau ovum, merupakan sel pembiakan yang membawa maklumat genetik. Kalau ini merupakan sperma dan ovum manusia, maka dia akan membawa maklumat genetik manusia. Okey, dan perbezaannya. Jadi ini adalah persamaan. Sel pembiakan yang membawa maklumat genetik adalah persamaan mereka. Manakala perbezaan yang pertama adalah dari segi nama gamet. Untuk gamet jantan, nama dia sperma. Untuk gamet betina, nama dia ovum. Perbezaan yang kedua pula, gamet jantan ini dihasilkan oleh struktur bernama testis, manakala gamet betina dihasilkan oleh struktur bernama ovari. Perbezaan yang ketiga, untuk gamet jantan, bentuk dan ekornya adalah panjang, manakala gamet betina berbentuk sfera. Maksudnya di sini gamet jantan ini lebih unik berbanding dengan gamet betina, kerana selnya telah pun khusus menghasilkan 3 bahagian: kepala, leher, bahagian tengah dan juga ekor. Tapi gamet betina ni dia hanya berbentuk sfera, seperti sel-sel lain jugalah, tapi lebih besar dan berbeza dari segi kuantiti cytoplasma ni.
Yang keempat, gamet jantan merupakan sel paling kecil dalam badan manusia, manakala gamet betina merupakan sel paling besar dalam badan manusia. Yang kelima, untuk gamet jantan, ianya boleh berenang dengan pergerakan yang disebabkan oleh ekornya, manakala gamet betina tidak boleh bergerak sendiri, hanya digerakkan oleh silia yang ada dalam tiub fallopian. Okey, kisah yang terakhir, gamet jantan jumlahnya adalah berjuta-juta dihasilkan pada masa yang sama. Ada testis ni dia ada banyak sel-sel yang akan menghasilkan berjuta-juta sel. Berjuta-juta sel sperma tersebut. Manakala untuk gamet betina, ianya hanya dihasilkan sekali dalam tempoh 28 hari. Jadi ini adalah tempoh umum untuk kita haid, iaitu 28 hari. Tapi dia mungkin sebenarnya secara realistiknya berbeza untuk setiap perempuan bergantung kepada kesuburan perempuan tersebutlah. Tapi secara umumnya kita haid adalah 28 hari dan dalam sistem pembiakan perempuan hanya satu ovum sahaja akan dihasilkan dalam tempoh 28 hari ini, dan ovari akan bergilir-gilir untuk menghasilkan ovum kiri dan kanan. Ovari ada kiri dan kanan, itu akan bergilir-gilir lah. Mereka akan, kalau bulan ini ovari sebelah kiri, bulan depan ovari sebelah kanan akan menghasilkan ovum. Satu saja sebenarnya bila berlaku proses penghasilan ovum ini, berlaku proses meiosis di ovari, sama juga seperti gamet jantan, dia menghasilkan 4 sel. Sebab meiosis akan menghasilkan 4 sel. Daripada 4 sel pada sistem perempuan, hanya satu sahaja akan berkembang menjadi ovum. Yang lain tu tidak akan berkembang. Manakala untuk sperma pula, setiap kali meiosis berlaku, dia akan menghasilkan 4 sel. 4 sel itu semuanya akan menjadi sperma yang matang. Itu perbezaan ketara juga antara gamet jantan dan gamet, antara sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Jadi itu untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.